Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menerangkan beneficiaries of zakat, iaitu penerima zakat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Humaira binti Sodikin dengan nombor kad matrik 17DIB 22F1056. Sebelum itu, saya akan menerangkan apa itu zakat terlebih dahulu. Zakat ialah istilah kewangan Islam yang merujuk kepada kewajipan seseorang individu untuk menderma sebahagian harta tertentu setiap tahun untuk tujuan kebajikan. Jadi, harta yang orang derma setiap tahun itu adalah untuk penerima zakat yang layak sahaja. Penerima zakat ini adalah orang yang layak menerima zakat atau juga dikenali sebagai asnaf. Asnaf adalah pihak yang layak menerima bantuan zakat daripada umat Islam. Duit untuk penerima zakat ni hanya untuk memudahkan kehidupan yang penerima zakat. Contoh dia miskin. Jadi duit itu untuk membantu kehidupan mereka lebih baik. Jadi syarat untuk layak menerima zakat, penerima mestilah bukan ahli keluarga terdekat seperti pasangan, anak, ibu bapa dan datuk nenek. Penerima juga bukanlah seorang Hashimi, iaitu keturunan Nabi. Dan syarat yang paling utama adalah mestilah beragama Islam bagi penerima zakat. Dalam dalil ini, Allah telah menyebut 8 penerima zakat. Dalil ini bermaksud sesungguhnya zakat ini hanyalah untuk orang yang fakir, miskin, bagi mereka yang bekerja untuk menguruskannya, bagi mereka yang hatinya tertarik kepada keimanan, untuk memerdekakan hamba, untuk orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan untuk musafir yang memerlukan. Ini adalah kewajipan daripada Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam surah At-Taubah ayat ke-60. Baiklah, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut siapa asnaf dan siapa penerima zakat itu. Yang pertama adalah poor, iaitu fakir. Fakir is a Muslim who has no property or income or has property or income but does not reach 50% to meet the need of himself and the people under his care. Maksudnya di sini, fakir ialah seorang Muslim yang tidak mempunyai harta atau pendapatan atau mempunyai harta atau pendapatan tapi tidak mencapai 50% untuk memenuhi keperluan asas. Sebagai contoh, keperluan seharian Ahmad memerlukan kos sebanyak RM25 tetapi Ahmad hanya mempunyai RM10 sahaja untuk mengisi dia punya keperluan seharian. Jadi di situ nampak dia adalah fakir. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya iaitu Christina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Christina Patricia binti Cik Fah, nombor matriks 1019. Jadi saya ingin sambung pembentangan iaitu 4 golongan asnaf yang layak menerima zakat. Yang kedua, needy. The needy are those who have more than half of the money they need, yet it is not enough. So they deserve to take zakat money until they reach sufficient enough. Maksudnya, miskin ni dia ada similarity meaning dengan fakir. Kedudukan miskin ni dia lebih baik daripada fakir. Dalam erti kata lain yang mudah kita faham, orang yang mempunyai pendapatan tapi masih kurang ataupun tidak mencukupi. Contohnya, seseorang individu tu gaji bulanan dia 400 tapi keperluan bulanan dia, keperluan peribadi dia melebihi RM400 melebihi gaji dia. Seterusnya, yang ketiga, amil. The collectors of zakat who receive the zakat money donations from Muslims are responsible for adequately organizing these donations. They receive zakat money from Muslim donors and deliver it to those who are eligible to receive it. Okey, amil ini adalah orang yang dilantik bekerja dalam bidang zakat dan mereka ni diberi tugas untuk pemungutan, berjumlah, pengagihan zakat. Mereka ni berhak menerima upah iaitu zakat itu sendiri. Syarat amil ini adalah, syarat untuk menjadi amil adalah of course lah seorang yang Muslim, orang yang amanah serta lebih-lebih lagi orang yang berpengetahuan mengenai zakat. Seterusnya, yang keempat, mu'allaf. Allah commanded the payment of zakat money to non-Muslims to win their hearts and convert them to Islam, especially if they were of high status among their people who could influence by their conversion to Islam and follow them. Okey, mu'alaf ni adalah individu yang baru sahaja memeluk Islam ataupun orang yang bukan Islam yang dijinakkan hatinya untuk memeluk Islam. Kenapa kita kena bagi zakat dekat mu'alaf ni? Okey, bila fikir balik,
Setelah diorang ni memulai Islam, mungkin diorang akan rasa tersisih daripada keluarga ataupun orang sekeliling. Jadi dengan bantuan zakat yang kita berikan, kita dapat tolong diorang, bantu diorang dari segi kewangan ataupun sokongan moral. Dengan duit tu juga, diorang ni boleh beli kelengkapan beribadah, kelengkapan solat seperti telekung, sejadah, pakaian-pakaian baru, pakaian-pakaian menutup aurat. Perkara ini betul-betul memberikan motivasi kepada golongan mu'alaf untuk terus mempelajari atau mendalami ilmu agama Islam. Secara tidak langsung kan, perkara ini menguatkan lagi keimanan golongan mu'alaf. Seterusnya, yang kelima, ar-riqab. It's permissible to pay zakat money to liberate enslaved Muslims to obtain their freedom. So can also use this money to free Muslim captives from the hands of the enemy. Ar-riqab ni adalah orang yang terbelenggu dan tiada kebebasan diri. Contoh masalah dibelenggu ni adalah macam terlibat dengan dadah, jenayah-jenayah syariah yang lain, masalah syirik, khurafat. Jadi syarat penerima zakat riqab ni adalah beragama Islam, tiada sumber kewangan yang lain. Yang ketiga, orang yang rela hati pergi ke pusat pemulihan ataupun diorang ni ada niat untuk mengubah diri ke arah kebaikan. Contohnya, bantuan zakat ni diberikan kepada penjaga asnaf ar-riqab ni. Diorang gunakan duit bantuan zakat ni untuk membayar kos kelas bimbingan tersebut ke. Perkara ini betul-betul menggalakkan lagi asnaf-asnaf ni untuk menghadiri ke kelas bimbingan. Atau contoh lain, kita dapat beri bantuan rumah sewa supaya mereka ni dapat tempat tinggal yang lebih baik untuk mereka ni istiqomah melakukan benda-benda yang baiklah. Istiqomah melakukan perkara-perkara yang bersyariat. Jadi itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada Izuni untuk menyambung 3 lagi golongan penerima zakat. Saya Nurul Izuni binti Hamdan, nombor matrik 17, TIB 22F1041. Jadi saya akan teruskan dengan pengertian asnaf al-gharimin. Literally, gharimin is the plural form in Arabic of root word gharib, which means a person who has a debt, while ghahrin, which means a person who owes money, and is also sometimes interpreted as a person who has creditors. As for the original meaning of the word gham, according to language, it is fixed and permanent. Technically, those who own him a debt or have fixed or permanently. Jadi, gharimin ini adalah kata jamak dari bahasa Arab yang mana kata dasarnya adalah gharim yang bermaksud orang yang mempunyai hutang, manakala ghahrin pula bermaksud orang yang berhutang ataupun boleh diertikan sebagai orang yang mempunyai pemiutang. Adapun kata asalnya dari segi bahasa adalah tetap ataupun kekal. Pengertian asnaf fi sabilillah. Literally, asabil means the road, while sabilillah means a promise that convey God's pleasure, either with faith, belief and practice as well as action. Technically, the meaning of fisabilillah only to vow for the path of Allah subhanahu wa ta'ala and everything related to it. According to the word of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which means anyone who fight and strive to ensure that the word of God is the highest, then that is what fisabilillah means. So, maksudnya kat sini dari segi bahasa, asabil ni bermaksud jalan, manakala sabilillah ni bermaksud janji yang menyampaikan keredaan Allah sama ada dengan iman, kepercayaan, amalan dan juga perbuatan. Dari segi istilah, fisabilillah bermaksud berperang kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan semua yang berkait rapat dengannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berperang dan berusaha untuk memastikan kalimat Allah itu yang tertinggi, maka itu adalah makna fisabilillah. Jadi yang terakhir sekali adalah Ibn Sabil. Literally, this term consists of two basic words, ib and bi, which means sun, and sabil, which means road. Technically, Ibn Sabil, according to Jumhur ulama, is a person who moves from one place to another place. It is also easy to understand as a person who cut off from supply expenses during a journey in safar, and a person who wants to start a journey which is required by syarak. Jadi dari segi bahasa, Ibn Sabil ni bermaksud anak jalan, yang mana Ibnu bermaksud anak dan Sabil bermaksud jalan. Jadi dari segi istilah, Ibn Sabil menurut jumhur ulama adalah seseorang yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.
ataupun nak senang faham, seseorang yang terputus bekalanya semasa perjalanan dan mahu meneruskan perjalanannya yang mana dibolehkan oleh syarak. Okay. Kita pergi kepada slide seterusnya iaitu current issue. Jadi isu pertama adalah why there are still many people in need when zakat collection reach 100 of million. So maksudnya ke sini, kenapa ramai lagi kat luar sana masih ramai lagi orang yang memerlukan sedangkan kutipan zakat ni dah mencecah puluhan juta. Jadi kita akan discuss tentang isu ini. First sekali adalah there are some people who argue why there are still many people in need, why zakat collection is done. People think that poor people who receive zakat will continue to live happily. So maksudnya kat sini, dekat luar sana tu ada sesetengah masyarakat kita yang berfikir bahawa kenapa ramai lagi orang yang memerlukan, kenapa ramai lagi orang miskin sedangkan bantuan zakat ni dah dialihkan. Jadi diorang fikir bahawa bila asnaf tu dia dapat bantuan zakat, mereka akan hidup senang selama-lamanya. So sebenarnya benda tu salah sebab kita kena tengok tujuan zakat itu apa. So, poin yang ketiga menunjukkan tujuan zakat yang sebenar. Zakat aims to help the poor, not to give wealth. Zakat is to ease the burden of living cost, not to help finance their life forever. So, dekat sini maksudnya yang bantuan zakat tu sebenarnya memang untuk membantu diorang, tapi bukan membantu diorang dari segi kemewahan, kesenangan, tapi hanya untuk meringankan beban sahaja. Jadi, asnaf tu sendiri kena berusaha juga untuk membaik pulih kehidupan diorang. Jadi sebenarnya zakat ni dia adalah untuk meringankan, untuk memberi sedikit kos yang mana boleh meringankan beban diorang untuk bayar apa bayaran. Tapi bukanlah untuk memberi kewangan kepada diorang selama-lamanya. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Hello semua, nama saya Vicitra Ana Perempuan Kumaran. Nama metrik saya 17DIP 22F1066. Antara isu yang kedua ialah kenapa ibu tunggal tidak dapat zakat. Apabila isu ini muncul, secara automatik terlintas dalam fikiran kita semestinya pihak pertama sahaja yang layak untuk menerima zakat. Betul kan? Ibu tunggal OKU atau warga emas bukanlah termasuk dalam senarai menerima zakat. Kerana kalau ibu tunggal tu kaya dan dia tidak layak untuk menerima zakat. Tetapi kalau ibu tunggal tu miskin, dia memang layak untuk menerima zakat. Sebab zakat ni untuk orang yang memang perlu sahaja, maka dia dapat zakat itu bahawa golongan asnaf miskin. Tetapi apapun kelayakan mereka akan diukur terlebih dahulu berdasarkan ciri-ciri 8 golongan yang layak menerima zakat. Seperti yang tergandung dalam Al-Quran. Firman Allah SWT dalam surahan Al-Atab ayat 60. Sedekah hanya untuk orang-orang fakir dan miskin dan orang-orang bekerja untuk mengumpulkannya. Dan orang-orang yang hatinya harus didamaikan dan untuk topi dan denda. Dan di jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan adalah kewajipan dari Allah. Maha mengetahui lagi maha bijaksana. Isu yang terakhir adalah mengenal dan cara menerima zakat yang tidak mencukupi. Terhadap kes di mana mengenal kesetiaan dan mencara penerima zakat tidak dijalankan dengan berkesan. Sebagai contoh, sesetengah individu atau keluarga yang layak mungkin tidak termasuk dalam sistem agihan zakat. Manakala yang lain mungkin tidak memenuhi kategori menerima zakat. Ini boleh membawa kepada ketidakjujuran dan ketidakkecekapan dalam mencapai mereka yang benar-benar memerlukan sokongan zakat. Keadaan ini di mana terdapat kekurangan dalam proses pengenalan pasti dan memilih individu atau kumpulan yang layak menerima faedah atau bantuan. Kesimpulannya, dengan adanya pusat pengumpulan zakat ini amat memudahkan atau diberi kebaikan bagi orang yang berupaya dan tidak berupaya. Bagi orang yang berupaya bayar zakat, ia telah dijanjikan oleh Allah SWT agar dihapuskan dosanya selari dengan Allah berfirman, maksudnya, dan menjalankanlah harta dendamu jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam
kebinasaan dan membuat baiklah kerana sesungguhnya Allah mencukai orang-orang yang buat baik. Manakala bagi orang yang tidak berupaya, zakat adalah satu hak bagi mereka dan bukan untuk kesenangan, malah untuk keperluan.